Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar tingkatan 2 kelas geografi. Hari ini murid-murid akan mempelajari bab 5 pengangkutan di Malaysia. Pembelajaran ini disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Jom. Baik, kita mulakan pelajaran kita iaitu pengangkutan darat di Malaysia. Yang pertama ialah melalui jaringan jalan raya di Malaysia. Kenapa? Malaysia merupakan negara di dunia yang mempunyai jaringan Malaysia yang maju dan cekap. Ini fakta lah. Okay? Dan murid-murid kena tahulah jenis jalan raya yang terdapat di Malaysia ni. Yang pertama jalan raya persekutuan, jalan raya bandaran, kawasan bandar lah, jalan raya berturap, yang bertar dan jalan raya yang tak berturap ataupun dikenali sebagai jalan yang tak bertar. Lepas tu jalan raya kat Semenanjung Malaysia ni banyak tertumpu di kawasan pantai barat. Pantai barat ni sinilah. Ni timur, ni barat. Banyak tertumpu di kawasan pantai barat berbanding di pantai timur. Pantai timur ada. Tapi dia menghubungkan antara lebuh raya timur ke barat. Biasanya lah ke sinilah menghala ke barat 1 dan 2. Kalau menghala ke selatan ni maknanya Segamat lah. Dan juga pembinaan lebuh raya ni dapat mempercepatkan dan mempermudahkan perjalanan lah. Contoh daripada kamu kat selatan ni, kat Johor Bahru sekarang ni. Kita berada kat Johor Bahru. Kita nak pergi ke utara. Kita ada lebuh raya. Boleh kamu nak jalan ikut jalan dalam. Ikut jalan kampung, ikut taman. Tapi masa perjalanan tu mengambil masa yang lama. Jika kita gunakan jaringan jalan raya ni, lebuh raya ni, yang utama ni, maka masa perjalanan itu menjadi lebih cepat dan pantas. Okey. Jadi terdapat 8 lebuh raya ataupun jaringan jalan raya di Malaysia yang utama lah iaitu lebuh raya utara selatan. Nombor 1 kat sinilah. Daripada sini sampai ke sini. Ni sepanjang-panjang ni utara selatan. Lebuh raya persekutuan. Murid kena tahulah. Persekutuan tengah-tengah ni lah. Persekutuan tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Daripada KL ke Karak kan. Ni tengah-tengah ni. Lebuh raya Pantai Timur. Ni Pantai Timur. Daripada Kuala Krai. Daripada Kuala Terengganu. Pantai Timur. Lebuh raya mana lagi? Lebuh raya Timur Barat. Timur Barat ni macam cikgu cakap tadi lah. Dari sini nak ke Karak. Dari sini nak ke Segamat. Ke selatan. Lebuh raya Kuala Krai Gomusang. Lebuh raya Tun Razak. Lebuh raya Pan Borneo. Pan Borneo ni adalah merupakan lebuh raya yang paling terpanjang lah. Ni. Pan Borneo. Okey, sepanjang ni. Lebuh raya Pan Borneo. Bila sebut Pan Borneo ni, ni kat Sarawak ni lah. Okey, ni panjang lah. Ni semua ni Pan Borneo. Sabah dan Sarawak. Jadi tak semua tempat di negeri Sabah dan Sarawak ni ada lebuh raya. Maknanya nak pergi ke sesuatu kena ikut jalan dalam yang berbukit-bukit ataupun terpaksa naik kapal terbang lah. Kalau nak guna jalan darat, kita gunakan lebuh raya yang dibina ini. Jadi itu adalah contoh lebuh raya utama Malaysia iaitu jaringan jalan raya yang terdapat di Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi kepada jaringan landasan kereta api di Malaysia. Baik, kereta api. Bila sebut landasan kereta api, ini mestilah kita menggunakan kereta api. Kenderaan kereta api. Jadi, yang menguruskan penggunaan jalan kereta api ini mestilah kereta api Tanah Melayu Berhad di bawah KTMB. Ini satu syarikat kereta api lah, satu-satunya syarikat atau kita panggil sebagai KTM. Satu-satunya syarikat yang menguruskan kenderaan kereta api menggunakan landasan kereta api. Tak ada syarikat lain. Mesti syarikat ni saja. Baik. Perkhidmatan kereta api di Sabah pula, kalau kat negeri Sabah ni, dia diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Jadi, negeri Sabah ni dia ada stesen kereta api di bawah kerajaan negeri Sabah. Negeri Sarawak setakat ni tak ada kereta api. Jadi, pelajar-pelajar cikgu yang daripada Sarawak, kalau kamu nak rasa naik kereta api, datanglah ke Sabah atau juga Semenanjung Malaysia. Boleh jalan jauh-jauh. Kalau cuti panjang lah, ajak mak ayah pergi naik kereta api. Baik, landasan kereta api pertama di Malaysia
Dia dibina dari Taiping ke Port Well. Port Well dari Taiping ke Port Well. Itu dulu punya cerita lah. Panjang dia kira-kira 13 kilometer. Ini sejarah lah. Yang mula digunakan pada 1885. Pada tahun 1885. Okey, tu dulu untuk apa buat kereta api? Sebab nak angkut biji timah. Nak angkut biji timah ke pelabuhan lah. Supaya orang penjajah-penjajah ni boleh guna untuk bawa ke negara mereka lah. Ni zaman dulu sebelum merdeka. Okey, baik. Terdapat dua laluan kereta api di Semenanjung Malaysia. Yang pertama di Padang Besar Perlis. Ni port paling besar lah ni. Laluan kereta api di Padang Besar Perlis ke Johor Bahru. Maknanya daripada utara ni, kereta api ni lalu sampai ke Johor Bahru ke selatan. Kemudian, landasan kereta api yang menganjur dari Tumpat Kelantan, daripada sini, dia menghala ke Gemas Negeri Sembilan. Biasalah, Gemas ni adalah salah satu kawasan perhentian. Kawasan perhentian lah. Jadi, di Sabah pula, landasan kereta api ini dibina untuk menghubungkan Tanjung Aru. Ni kawasan Tanjung Aru ni. Kawasan Tanjung Aru, Papam, Beaufort dan Tenom. Jadi, kepada mereka yang gemar melihat suasana alam sekitar, kawasan bentuk muka bumi yang banyak, boleh naik kereta api di Sabah ni lah. Dan juga Terengganu dan Sarawak juga tidak mempunyai perkhidmatan kereta api. Ni Terengganu tak ada kereta api langsung. Kawasan Terengganu tak ada kereta api langsung. Sarawak apatah lagi. Belum ada rezeki lagi lah untuk kerajaan Malaysia buat landasan kereta api. Baik, stesen sentral Kuala Lumpur. Mana Kuala Lumpur? Kuala Lumpur letak di sini. Stesen sentral Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu Kuala Lumpur. Apa maksud dia ni? Okey, maksud dia segala pusat pengangkutan yang menggunakan rel landasan kereta api berkumpul di kawasan stesen sentral Kuala Lumpur. Ni yang paling unik lah. Kalau kamu naik kereta api daripada Johor nak ke KL Central. KL Central Station. Jadi kamu akan jumpa pelbagai jenis pengangkutan yang menggunakan rel kereta api. Contohnya kereta api ekspres, kereta api lama ataupun monorail ataupun Putra LRT, Star LRT dan sebagainya. ETS. Jadi mereka akan berkumpul di sini. Setiap jenis kereta api, pengangkutan kereta api itu akan berkumpul di situ. Jadi siapa yang kagum, seronok, terpesona, bolehlah bawa mak ayah, suruh mak ayah bawa awak jalan-jalan ke sini. Tak payah naik kereta api. Tapi masa perjalanan lama lah. Sebab kereta api ni tak laju. Nak laju guna ETS. ETS itulah laju dan dia akan singgah sini. Confirm dia akan singgah di situlah. Okey. Seterusnya kereta api. Stesen kereta api Gemas. Kalau kamu tengok di sini, Gemas merupakan stesen persimpangan antara pantai timur dengan pantai barat Semenanjung. Cikgu dah cakap tadi dah. Gemas ni adalah merupakan salah satu kereta api yang menjadi perhentian dari stesen kereta api utara Padang Besar ke Gemas dan juga daripada Tumpat Kelantan ni, stesen kereta api Tumpat Kelantan ni pantai timur nak ke selatan. Mereka akan singgah di sini, perhentian. Ni untungnya. Jadi kalau daripada Johor dia akan singgah ke sini. Jadi anda nak ke Kelantan bolehlah tunggu kereta api yang menghala ke pantai timur. Kalau anda nak ke selatan, nak naik daripada stesen Gemas, awak bolehlah tunggu kereta api daripada selatan nak ke utara. Jadi pilihan di tangan pengguna lah yang menggunakan kereta api. Dan KTM antara bandar merupakan perkhidmatan kereta api yang menghubungkan bandar dalam Semenanjung Malaysia, Singapura dan Thailand. Ini namanya kereta api KTM antara bandar. Maksudnya ada satu kereta api yang mana servisnya itu adalah menghubungkan daripada Singapura singgah ke KL Central, kemudian terus ke Padang Besar. Ada. Dia ada kereta api yang macam tu. Maknanya tak semua perhentian ni kereta api tersebut turun, singgah. Tidak. Ada beberapa tempat sahaja. Mungkin Johor ke Gemas ataupun ke KL Central, kemudian direct terus ke Port Thailand. Itu namanya KTM antara bandar.
Jadi itu adalah sedikit tentang jaringan landasan kereta api yang ada di Malaysia. Jadi mana-mana murid yang nak naik kereta api, silakan. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengangkutan udara dan air lah. Kita sentuh dulu pengangkutan udara. Biasanya kalau sebut pengangkutan udara ni kita gunakan kapal terbang lah. Kapal terbang ni kita gunakan untuk membawa penumpang dan juga barang-barang perdagangan. Bila sebut perdagangan, macam-macam barang perdagangan lah. Sama ada kapal terbang kurier, sama ada kapal terbang kargo dan sebagainya. Baik, yang pertama lah kalau kita lihat kat Semenanjung Malaysia ni, ini kapal terbang yang utama lah di setiap negeri lah. Contoh, kapal terbang di Pulau Pinang. Ini lapangan kapal terbang antarabangsa. Ini kawasan Pulau Pinang ni boleh pergi sama ada dalam negeri, ataupun ke luar negara. Yang kedua, kapal terbang lapangan antarabangsa Kuala Lumpur, KL lah. KL pun ada dua kan, KLIA dengan KLIA2 kan. Jadi, dua-dua kapal terbang ni boleh digunakan untuk pergi mana-mana negara ataupun dalam. Seterusnya di Johor lah. Di Johor, di kawasan selatan Semenanjung pun ada lapangan terbang antarabangsa. Boleh pergi Bangkok, awak boleh pergi ke Hat Yai, Bangkok Thailand. Awak boleh pergi ke negara lain menggunakan kapal terbang antarabangsa senai. Kalau di Sarawak pula kita ada Kuching lah. Dan kalau di Sabah kita ada Kinabalu. Yang kena ingatlah semua negeri ni ada lapangan terbang, tapi lapangan terbang domestik lah. Domestik ni maksudnya lapangan terbang untuk terbang di dalam negara saja dan juga lapangan terbang untuk kegunaan komersial, pengkomersialan. Biasa pengkomersialan ni mengimport barang lah. Sama ada menggunakan antarabangsa ataupun domestik. Jadi ini adalah salah satu contoh lapangan terbang yang ada, lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang tempatan yang ada di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Seterusnya kita tengok kepada pelabuhan utama di Malaysia lah. Setiap pelabuhan di kawasan Semenanjung dan Sabah Sarawak, mereka menggunakan pengangkutan di air. Pengangkutan air lah, terutama di kawasan laut. Jadi yang pertama lah, pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk urusan perdagangan, perniagaan. Jadi ini adalah contoh-contoh pelabuhan utama lah di Semenanjung. Kalau kita tengok di sini, yang pertama pelabuhan Pulau Pinang lah. Jadi daripada negara India, ada orang akan singgah ke Pulau Pinang dahulu untuk berhenti meletakkan bahan-bahan perniagaan lah, barang-barang pukal sama ada melalui kontena lah, kontena. Kemudian yang akan bergerak ke bawah sikit iaitu Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang ni untuk apa? Untuk pusat penguataan negara yang membawa kontena tempatan serantau. Kalau tadi Pelabuhan Pinang, Pulau Pinang ni first check in untuk kapal-kapal dagang berlabuh untuk menghantar ke sama ada nak singgah ataupun sama ada nak menghantar barang-barang lah, barang-barang apa? Barang-barang kontena. Tapi biasanya pelabuhan Pulau Pinang ini lebih tertumpu kepada feri dan marine lah. Jadi kebiasaannya Pelabuhan Kelang lah. Pelabuhan Kelang ni yang kedua ni lah, pelabuhan kedua di Semenanjung ni, mereka akan hantar barang-barang kontena ni. Seterusnya mereka akan merentasi lautan Selat Melaka, terus pergi ke PTP, Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Di mana kat situ terminal kontena yang paling canggih di Malaysia lah. Ni kira barulah selepas Kelang ni. Jadi mereka kawasan ini mendapat pengiktirafan lah sebagai Terminal of the Year. Kawasan pengurusan yang paling terbaik lah. Banyak jugalah kapal-kapal yang menghantar barang kontena di kawasan Johor ni. Kemudian barulah mereka bergerak. Mereka bergerak sama ada nak pusing ke balik ke Pelabuhan Kuantan. Pelabuhan Kuantan ni menyediakan perkhidmatan punggah barang, simpan barang, ataupun serahkan barang. Barang apa? Pukal kering lah. Ataupun pecah pukal ataupun pukal cair-cair.
untuk kargo berbahaya. Ini lebih kepada minyak lah. Minyak. Pelabuhan yang membawa minyak, gas, bahan-bahan petroleum. Sumber bahan asli yang diambil daripada perut bumi, dihantar ke Kemaman sinilah. Okey. Kemudian daripada Johor ni tadi, kapal-kapal ni akan bergerak. Pergi ke kawasan Sarawak dahulu. Jumpa Kuching. Pelabuhan Kuching dan juga pelabuhan Tanjung Manis. Tapi biasanya pelabuhan yang utama di Sarawak ialah pelabuhan Bintulu lah. Ini adalah laluan tunggal ekspor utama iaitu gas dan cecair. Sama macam Kemaman jugalah Sama macam Kemaman. Seterusnya di Sabah ada pelabuhan kontena Teluk Sepangga. Ini pelabuhan utama lah ni pelabuhan khusus untuk mengendalikan kontena. Kat Sabah dia hantar kat sini lah. Dia hantar kat tepi-tepi pantai ni. Tepi pantai ni. Memang kawasan tepi pantai Di Sandakan pun ada. Di Tawau pun ada. Jadi murid-murid kena tahulah apa itu pecah pukal. Membuka petak ruang kapal untuk memunggah kapal, barang-barang kapal. Pukal cecair yang diangkut untuk menggunakan pengangkutan komersial jumlah yang terbesar. Macam minyak contoh Ni awak boleh baca lah. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh pelabuhan yang ada di Malaysia dengan menggunakan kapal-kapal dagang ini tadilah Jadi jenis kapal ni banyaklah, kapal kontena, kapal bawa simen, pasir, kapal bawa minyak, bawa gas dan sebagainya lah Jadi murid kena tahulah tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai pelabuhan utama. Jadi murid yang pertama yang nak menguasai bab ini, kamu kena tahu negeri, peta-peta negeri ni dulu dan kawasan-kawasan. Jangan nanti cikgu tanya Bintulu, pelabuhan Bintulu kat mana? Awak kata Pulau Pinang. Salah. Terletak di kawasan Kuantan. Salah. Pahang. Salah. Jadi kena hafalkan kedudukan peta Malaysia dan juga pelabuhan utama di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh pengangkutan awam di Malaysia lah. Jadi ini adalah pengangkutan awam di Malaysia. Ada 3 lah, pengangkutan darat, pengangkutan air dan pengangkutan udara. Kalau kamu tengok pengangkutan darat ni ada 2 jenis lah. Satu yang menggunakan jalan raya, satu menggunakan jalan kereta api. Jadi pengangkutan awam biasalah. Teksi, bas awam. Sekarang ada apa? Ada Grab. Kalau jalan kereta api, kita ada macam-macam lah. Monorail, kereta yang komuter, kereta antarabangsa, transit, LRT, transit MRT, KLIA, ERL dan ETS lah. Itu contohlah kemudahan pengangkutan awam di darat. Baik, kalau pengangkutan air, 2 je lah Boat Express dengan ferry. Dan pengangkutan udara 1 je, kapal terbang. Jadi ini adalah contoh yang murid patut tahu Patut tahu dan ingatlah. Baik, seterusnya kita tengok apakah sebab-sebab yang mempengaruhi jalan pengangkutan di Malaysia. Baik, dari segi bentuk muka bumi di Malaysia ni, kita kena tahulah bentuk muka bumi Malaysia ni ada 4. Tanah tinggi, tanah pamah, sungai dan juga pinggir laut. Kalau tanah tinggi, kos pengurusannya begitu tinggi. Sukarlah kerana kawasan bukit, kawasan gunung menyebabkan sukar untuk membuat jaringan jalan pengangkutan darat. Terutama jalan kereta api payahlah. Yang kedua, jalan tanah pamah. Tanah pamah ni tanah yang rata lah, sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan darat lah terutamanya. Kira lah jalan kereta api ke, jalan raya ke, asalkan kawasan tu rata. Kalau bukit, mana ada kereta api naik bukit, naik gunung, panjat, naik ke atas, tak ada Seterusnya lembangan sungai. Ni sesuai lah untuk kita buat jaringan pengangkutan di kawasan sungai lah. Yang terutama untuk kita bina tambak, terutamanya untuk buat jabatan. Kita kena buat jabatan untuk laluan menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi kereta boleh menggunakan jabatan, lori, bas, awam dan sebagainya lah. Seterusnya pinggir laut. Pinggir laut ni kawasan pinggir pantai lah. Jadi kawasan ini sesuai untuk dibina sebagai kawasan pelabuhan. Kalau kamu tengok di Semenanjung ada beberapa kawasan pelabuhan.
yang utama lah. Jadi mana-mana negara yang mengeksport dan mengimport, mereka menggunakan kawasan pelabuhan tersebut untuk tujuan ekonomi negara lah. Baik, seterusnya dari segi kemajuan teknologi. Okey, kalau teknologi, kita ada terowong smart lah. Terowong smart ni digunakan untuk saliran air, laluan air keluar daripada banjir. Dan juga terowong smart ni boleh digunakan untuk laluan kenderaan bagi memendekkan perjalanan. Siapa yang pernah biasa ikut mak ayah awak naik kereta lalu terowong smart, memang cepat perjalanan. Yang kedua, pembinaan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang. Ini Jabatan Pulau Pinang, jabatan yang paling terpanjang di Malaysia. Kalau di Asia Tenggara, jabatan yang kedua terpanjang. Jabatan pertama terpanjang di Asia Tenggara ni ialah Brunei. Kita nombor 2 lah. Dan pembinaan lebuh raya Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai. Ini salah satulah teknologi yang kita buat lah. Merentasi tanah tinggi dan sungai. Ada terowong kat situ. Jadi memendekkan perjalanan lah. Sebagai jalan potong dengan menggunakan lebuh raya Timur Barat. Seterusnya lebuh raya bawah tanah bagi projek MRT. Kapal pula. Kereta api MRT seperti ni ataupun LRT dah ada dah sebelum ni, laluannya bawah tanah. Bawah tanah contohnya siapa yang nak pergi ke KLCC, kemudian lalu kawasan-kawasan berdekatan tu lah, dia ada stesen-stesen dia yang gunakan laluan bawah tanah. Jadi itu juga adalah salah satu kemajuan teknologi yang Malaysia guna untuk memudahkan dan menyenangkan masyarakat di Malaysia. Baik, kita tengok faktor yang ketiga yang mempengaruhi jaringan jaringan pengangkutan di Malaysia. Yang ketiga ialah dasar kerajaan lah. SPAD ataupun Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengangkutan awam darat. Jika bas, teksi mengalami kemalangan, SPAD lah orang yang bertanggungjawab lah menyelenggara pengurusan di sesuatu kawasan, terutama di lebuh raya lah yang melibatkan pengangkutan awam. Salah satu bidang keberhasilan utama NKRA bertujuan untuk menambahbaikkan pengangkutan awam bandar. Jadi dasar kerajaan membantulah penduduk setempat untuk melicinkan pengurusan dalam pengangkutan awam bandar. Dalam bandar, dalam kawasan perumahan anda tu ada bas kan, bas awam kan. Jadi ada pihak lah yang akan menguruskannya. Dan yang ketiga, kerajaan Malaysia memperuntukkan RM55 bilion untuk pelaksanaan projek East Coast Rail Line ECRL bagi menghubungkan Lembah Kelang ke Pantai Timur. Ini adalah salah satu jalan landasan kereta api yang terbaru, jaringan kereta api yang barulah pada masa itu dibuat untuk menyenangkan masyarakat jika ingin menggunakan kemudahan kereta api. Kerana kereta api ni kosnya murah lah. Murah berbanding naik bas ekspres, berbanding naik kapal terbang. Dan dasar perswastaan seperti pembinaan lebuh raya Utara Selatan oleh Syarikat Plus Berhad dan perkhidmatan LRT serta bas Prasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan Malaysia. Ini lebih tertumpu kepada projek-projek di lebuh raya Utara Selatan lah yang diuruskan oleh PLAS dan juga perkhidmatan LRT serta bas di bawah syarikat Rapid lah kebiasaannya LRT ni. Jadi untuk apa? Untuk memudahkan segala pengurusan berkaitan pengangkutan awam. Seterusnya kegiatan ekonomi lah. Jadi kejaringan pengangkutan ini dibina di kawasan terdapat sumber mineral seperti kertih dan bitulu untuk memudahkan kerja menghantar bahan, pemeriksaan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Jadi contoh kita nak ambil sumber bahan entah seperti petroleum, seperti gas, mestilah menggunakan kapal. Sebab kita gali itu daripada perut bumi. Dekat tengah-tengah laut tu, dalam dasar bumi, dasar laut tu. Jadi bila dah dapat, dah sedut, ada satu ada satu kapal mengangkut bahan petroleum itu dan bawa ke pelabuhan
tertentu untuk tujuan pengkomersialan. Komersialkan bahan-bahan petroleum tu untuk menghasilkan minyak petrol dan sebagainya untuk domestik lah, kegunaan domestik dalam negara. Seterusnya, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian. Ya, betul. Pengangkutan mesti dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Awak tengok pasar tani. Dari mana datang pasar tani ni? Ada jual anak pokok, ada orang jual benih pokok, ada orang jual apa-apa produk berkaitan pertanian. Terutama di kawasan pasar tani, terutama di kawasan-kawasan kampung, terutama di kawasan-kawasan yang memang kita nak eksportkan hasil pertanian. Contohnya jual buah-buahan, jual sayur-sayuran, jual kat pasar malam dan sebagainya. Jadi memerlukan jalan, memerlukan pengangkutan. Contohnya lori ataupun van sayur dan sebagainya lah untuk tujuan pengkomersialan barang domestik, terutama bahagian barang pertanian. Seterusnya, kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan. Setiap apa yang aktiviti manusia ni mesti memerlukan jaringan pengangkutan. Mesti ada jalan, mesti ada kenderaan. Tak kisahlah macam cikgu dah ajar tadi, mesti ada lori. Lori trailer ke, lori kontena ke, lori 1 tan ke, bawa bahan-bahan pukal untuk tujuan pemasaran yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, barang-barang industri, industri ringan, industri berat, barang perlombongan, untuk apa? Dihantar di kawasan-kawasan tertentu lah untuk proses bagi membantu meningkatkan ekonomi negara. Jadi kamu boleh tengok di sebelah sini lah. Ini adalah contoh pengangkutan darat yang biasa di atas jalan raya. Ini contohlah pengangkutan air. Ini contoh pengangkutan udara. Kapal terbang, helikopter, roket tak adalah roket. Jet lagi tak ada. Jet itu adalah untuk tentera. Tapi biasa yang kita tengok kapal terbang lah. Helikopter ni ada persendirian. Ada juga untuk militeri, askar. Ada juga untuk swasta yang gunakan untuk mendapatkan liputan, mendapatkan sesuatu maklumat jika terdapat berlaku bencana. Jadi menggunakan helikopter. Kapal terbang tak sesuai lah. Kapal terbang tak sesuai. Kapal terbang untuk menghantar barang-barang pukal, barang-barang kargo dan juga penumpang lah untuk ke sesuatu destinasi. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengangkutan darat, udara dan air. Kita tengok dulu pengangkutan darat. Pengangkutan darat kamu tahulah, basikal, motosikal, kereta, van, lori, bas dan sebagainya lah. Jadi, apa kepentingan yang pertama? Yang pertama, membawa penumpang dan barangan. Bila sebut penumpang ni, manusia lah, kita lah yang bawa penumpang ni. Mungkin ada juga lori membawa haiwan. Ada, okey. Dan barangan. Barangan ni lori lah kebiasaannya. Contoh kenapa? Untuk memudahkan mobiliti penumpang dan juga mempercepatkan proses mengangkut bahan. Contohnya kita bawa lori kontena ni lah. Siapa-siapa yang ayah dia driver lori, pastikanlah bawa lori hati-hati. Tak kira lah membawa lori trailer ke, bawa lori kontena ke, bawa lori ayam ke, bawa lori sayur ke, hati-hati di jalan raya. Pastikan selamatlah. Dan juga bagi yang belum pernah naik bas. Inilah bas, contoh bas lah. Kalau kamu tengok bas kat depan ni kan. Berlumba-lumba ni. Ni bas. Bas ni bawa penumpang. Siapa yang tak pernah naik bas ekspres, nanti belajar pandai-pandai sampai tingkatan 5. Dapat belajar lagi. Bolehlah naik bas. Baik, yang kedua, membangunkan bandar satelit. Bandar satelit ni adalah bandar yang menyokong bandaraya berhampiran dengan dan juga sesuai dijadikan kawasan kediaman, kawasan perindustrian. Selain itu, dia dapat dihubungkan melalui bas, LRT, komuter. Contohnya bandaraya besar lah selain Petaling Jaya ni, kebanyakannya terdapat di ibu kota negara kita. Ibu kota negara kita ni Kuala Lumpur lah kebiasaannya. Kuala Lumpur, banyak. Sebab apa? Sebab dalam sesuatu kawasan itu, mesti ada LRT, mesti ada komuter, mesti ada kemudahan sosial yang lain yang menyebabkan sesuatu tempat itu dianggap sebagai bandar utama. Tak kira lah di negeri mana pun. Kuala Lumpur ke, Selangor ke,
Tapi kita cikgu akui tak semua tempat ada bandar satelit ni. Kerana untuk membina sesuatu kawasan, ia memerlukan bajet ataupun kos penyelenggaraan yang besar. Jadi cukuplah 4 yang sedia ada. Kawasan yang sedia ada sebagai kawasan bandar satelit. Mungkin juga ada bandar satelit di negeri lain. Sebab tak semestinya ada LRT dan komuter. Mana-mana tempat yang ada laluan kereta api pun boleh. Cukup asalkan dia ada bas, perkhidmatan kenderaan. Okay? Dia ada bandar utama. Jadi boleh dianggap sebagai bandar satelit. Maknanya setiap negeri itu adalah bandar satelit. Yang ketiga, mempertekadkan darjah ketersampaian. Macam mana pengangkutan darat ni nak mempercepatkan darjah ketersampaian? Sedangkan jalan raya di highway itu selalu jam berbanding jalan dalam. Jalan dalam maksudnya di kawasan perumahan kita lah. Okey, yang pertama menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya kawasan Great Perak dan Jeli. Kelantan dapat dihubungkan melalui Lebuh Raya Timur Barat. Mesti buat sesuatu jalan. Tebuklah mana-mana kawasan. Supaya buatlah jalan baru supaya dapat mengelakkan kesesakan trafik. Maksudnya bila dapat mengelakkan kesesakan trafik, kita nak pergi ke sesuatu tempat tu lagi cepat. Contohnya ni lah. Kalau kamu tengok inilah dia kawasan Lebuh Raya Great Perak dan Jeli lah yang dapat menghubungkan kawasan timur ke barat. Kalau dalam bandaraya pesat, kita ada terowong monora. Ada terowong smart. Terowong smart ni dapat menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya sesuatu perjalanan itu jadi lebih cepat. Terowong smart. Tapi terowong smart sebenarnya fungsinya ialah untuk mengalihkan air hujan supaya dapat elakkan banjir. Tapi itulah konsep dia lah, mempercepatkan perjalanan ataupun darjah ketersampaian menjadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan kos perniagaan. Meningkatkan kos perniagaan. Dalam sektor perniagaan ni, biasanya kereta api lah. Kat sini tak ada gambar pula kereta api. Tak sempat cikgu. Kalau kamu pernah naik kereta api, kamu akan jumpa satu kereta api, gerabak yang dipenuhi oleh barang-barang dagangan. Barang-barang pukal. Biasanya contohnya batu kerikil kereta api bawa. Contohnya kontena kereta api bawa. Contohnya gula, kontena gula, seberang prai punya barang produk dibawa. Kan? Okey. Perkhidmatan train kontena, train kargo dan konvensional dan land bridge ataupun cross border. Cross border menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dengan pelabuhan Thailand. Ini adalah ekspor. Kalau kita nak ekspor ke negara Thailand, negara luar negara, contohnya Thailand, kita akan gunakan perkhidmatan kereta api. Lagi mudahlah, walaupun dia lambat, kan? Kereta api kan lambat, tapi orang lebih suka menggunakan perkhidmatan itu kerana kosnya lagi murah. Kita ada kapal terbang, kita ada juga lori kontena, tapi kosnya lagi murah. Seterusnya, pembangunan wilayah koridor ekonomi, ditubuhkan untuk menarik pelabur asing untuk memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contoh, bila ada pelabur-pelabur asing datang melabur ke negara kita, maka secara tidak langsung, ia akan juga dapat menarik pelabur-pelabur tempatan untuk melabur ke negara kita supaya dapat mewujudkan pembangunan wilayah koridor ekonomi. Okey, salah satu projek ECAR, ataupun di Semenanjung lah, dia mewujudkan ni kawasan pelabuhan ni, memajukan industri pelabuhan ni. Bila ada industri pelabuhan, maka pelabur-pelabur asing ni dia suka datang melabur, dia bawa teknologinya datang ke sini, dia bawa barang-barang dia untuk didagangkan ke dalam negara. Manakala kita pula akan mengeksport barang-barang kita ke luar negara, ke negara mereka menerusi salah satu pelabuhan yang dibuat atas kerjasama inilah ECR ni. Dan yang terakhir sekali ialah membangunkan kawasan sekitar. Membangunkan kawasan sekitar ni iaitu pembinaan tempatan baru. Tempat baru untuk ditubuhkan sebagai kawasan kegiatan ekonomi. Contohnya kita nak buat bandar barulah. Nilai contoh. Nilai ni dulu tak wujud, tapi kita buka kawasan pertempatan melalui penerokaan. Lama-lama kawasan tu ramai orang duduk, ramai pula orang bekerja dan ramai pula kedai-kedai dibangunkan. Kat Nilai tu orang jual apa? Kapet kan? Kapet banyak kan? Ramai pula penjual-penjual ataupun
orang luar negara datang berniaga ke sini. Jadi ramai pula orang datang. Tak kisahlah di kawasan mana. Lebuh Raya. Pembinaan Lebuh Raya ini dibuat di kawasan nilai ke, menghala ke nilai ke, menghala ke Seremban ke, tujuannya supaya tempat itu maju. Bila sesuatu tempat itu maju, ramai orang, Lebuh Raya akan dibuat ataupun daripada Lebuh Raya itu dapatlah kita buat exit masuk ke kawasan itu dan kawasan itu akan dipenuhi orang. Dan kawasan itu akan jadi lebih maju. Jadi itu adalah kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengangkutan udara. Bila sebut udara ni atas darat lah di awan-awangan lah, awan Jadi tak lain tak bukan kapal terbang lah. Kapal terbang ni. Kapal terbang ni pun bergerak-gerak ni. Haba banyak sangat dalam gambar ni. Baik, apa kepentingan kapal terbang ni? Yang pertama, menggalakkan integrasi nasional. Maksudnya menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Ini dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia yang mana kita nak orang Sarawak dan Sabah serta Semenanjung ni Malaysia ni bergaul. Bekerjasama, datang, berziarahi. Jadi integrasi itu dapat dibentuk. Macam mana caranya? Dengan menyediakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam seperti Sabah pula. Seperti kapal terbang. Jadi bila ada kapal terbang, orang Sabah Sarawak boleh datang Semenanjung. Orang Semenanjung boleh datang Sabah Sarawak. Bagi mereka yang nak bekerja di Semenanjung, akan naik kapal terbang. Boleh naik kapal, boleh. Kalau orang Semenanjung memang kerja Sabah Sarawak, mereka akan naik kapal terbang untuk menuju ke destinasi yang dituju. Jadi, di situ adalah perhubungan masyarakat Sabah Sarawak dengan masyarakat di Semenanjung. Lama-lama integrasi itu dapat dibentuk. Kan? Itu kepentingan dia lah. Yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Seperti biasalah, kalau kita nak pergi ke sesuatu ataupun nak travel jauh-jauh, kita akan naik kapal terbang. Bila naik kapal terbang, kapal terbang itu akan cepat sampai ke sesuatu destinasi. Itu yang dinamakan sebagai meningkatkan darjah ketersampaian. Kenapa? Kerana ia membawa penumpang, mengangkut barang, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar. Tak kisahlah kamu, kita dan orang lain yang berasal dari mana ceruk dunia sekalipun, bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, yang mahu bermigrasi ataupun mahu bermastautin ataupun mahu mencari sumber pendapatan, mereka akan pergi ke bandar. Tak kisahlah negeri mana kan, mereka akan gunakan kapal terbang. Jadi, dari situ, jarak perjalanan tu jauh. Jarak perjalanan tu jauh. Jarak apa? Jarak ada dua. Ingat baik bab satu kan? Jarak relatif ke jarak mutlak? Kalau kita tengok jarak relatifnya jauh lah. Kalau Sabah Sarawak nak ke Semenanjung ni. Semenanjung nak ke Sabah Sarawak jauh. Jadi, masa pula pun jauh. Jadi, perkhidmatan pengangkutan udara lah yang paling sesuai untuk kita sampai ke sesuatu tempat dengan begitu cepat sekali. Jadi, penumpang bolehlah angkut. Contoh kalau mak ayah awak orang Sarawak nak balik Sarawak cuti akhir tahun kan. Boleh naik kapal terbang. Naiklah kapal terbang. Biasa kalau sesiapa yang pernah naik kapal terbang, bukan bagasi beg saja yang kamu bawa, tapi kamu bawa barang. Contohnya kalau kamu nak bawa barang-barang letak dalam kotak, susun boleh-boleh, kemudian wrapping kotak tu, kemudian hantar ke kaunter kapal terbang untuk ditimbang dan dimasukkan dalam cargo store kapal terbang tu lah. Cargo dia tempat letak barang untuk bagasi beg-beg atau kotak-kotak yang telah dibungkus dan dituliskan nama kan. Jadi siapa yang tak pernah naik kapal terbang, tak apa, kamu belajar pandai-pandai, besok dapat sambung belajar, naiklah kapal terbang. Bagi pelajar cikgu kat Sabah Sarawak lah. Bagi pelajar cikgu kat Semenanjung, bercita-cita nak belajar ke Melbourne ke apa ke. Belajar pandai-pandai Yang kedua, menjimatkan masa perjalanan. Memanglah cikgu cakap tadi, kalau kita naik bot pun, naik kapal pun, kapal penumpang tu lambat sampai berbanding naik kapal terbang. Okey, yang kedua, yang terakhir, kepentingan pengangkutan air. Yang pertama lah menghubungkan kawasan pendalaman. Maknanya kita pengangkutan air itu dia membawa barang pukal ataupun bawa penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Tak kisahlah
di mana-mana pun. Kat Sarawak ada bot penumpang yang kecil sikit panjang. Tu bot laju kan. Dan Sungai Kinabatangan. Dua-dua sungai ni, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan ni sungai yang besar. Dan arusnya yang kuat. Jadi memerlukan bot yang kukuh untuk bawa penumpang. Siapa yang pernah sampai Sabah Sarawak, cuba-cubalah kita naik pengangkutan yang ada. Kalau kamu nak melancong ke mana-mana negara pun, mana-mana pulau pun, mesti juga menaiki bot penumpang. Yang kedua, membawa penumpang dan barangan. Tadi menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya lah, kalau kamu nak ke kawasan pedalaman di negeri Sarawak, ada bot dia. Itu menghubungkan kawasan pedalaman. Daripada kawasan pedalaman ke kawasan pedalaman. Daripada kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Yang kedua, membawa penumpang dan barangan. Kita boleh naik bot ni. Naik bot pelancong untuk sampai ke destinasi pelancong. Contohnya Sungai Tembeling, Pahang. Untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Siapa yang pernah pergi Taman Negara biasa akan lihatlah. Pada setiap bulan memang akan ada pelancong. Kalau hari ni waktu sekolah kan. Waktu sekolah kebiasaannya pelancong asing pun akan datang. Mereka datang bukan seorang dua. Mereka datang dalam satu grup. Okay. Tinggal di kawasan Taman Negara dan hiking lah. Yang kedua, membawa barangan contohnya penghematan feri Labuan, Menumbuk, Sabah dan penghematan bot seperti Pulau Tioman, Pahang, Pulau Langkawi, Pulau Pinang dan sebagainya lah. Kamu biasa tengok beberapa jenis feri lah. Kalau gambar dalam ni gambar feri ni. Feri ni dulu adalah dekat Pulau Pinang. Famous feri ni. Dia bukan bawa penumpang saja. Dia bawa orang yang bawa kereta, bawa lori, bawa van, bawa motor. Semua ada dalam ni. Lori tak ada lah sebab feri ni bukan besar sangat. Hanya sesuai untuk penumpang, manusia dan kenderaan ringan sajalah. Seperti kereta, van dan juga motosikal. Jadi kamu boleh datang ke Pulau Pinang kalau kamu nak tengok feri ni ada lagi ke tak. Ada tak lagi perkhidmatan feri ni? Okey, yang terakhir ialah pengendalian urusan perdagangan. Okey. Biasanya lah kita memerlukan kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan ini diperlukan untuk apa? Untuk pengurusan perdagangan, industri ataupun import, dan ekspor. Kita nak ekspor, kita gunakan kapal besar ni. Kapal membawa barang-barang kontena ni. Tak kisahlah, kita sewa syarikat logistik daripada mana untuk kita ekspor ke negara luar. Ekspor tu maksudnya produk buatan Malaysia kita ekspor ke negara luar. Kalau kita import produk luar negara, datang bersama kapal ni, datang ke negara kita untuk kita beli, kita guna. Contohnya banyak-banyak lah. Banyak yang kita import dan banyak juga kita ekspor. Okey. Kenapa kita gunakan perkhidmatan? Perkhidmatan ni untuk urusan perdagangan ni. Kenapa? Kerana kos pengangkutan yang lebih murah serta penyediaan barang yang lebih luas bagi mengangkut barangan. Kalau contoh gambar ni lah banyak ni kontena-kontena ni. Tak semestinya lah barang komponen elektrik, tak semestinya. Ada macam-macam dalam ni. Yang murid-murid harus tahu. Jadi itu adalah sedikit kepentingan pengangkutan udara dan kepentingan pengangkutan air. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Kamu dah tahu dah apa contoh-contoh pengangkutan awam. Jadi kita nak belajarlah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Yang pertama, dapat mengurangkan lalu lintas. Penggunaan sistem pengangkutan awam bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Ya, betul lah. Jika tidak, mana-mana kawasan akan mengalami kesesakan lalu lintas. Tak kira lah berapa banyak kereta, lori, bas, kereta banyak-banyak ni, kenderaan ini lambat perjalanannya, ketersampaian nak ke sesuatu tempat tu lambat. Kecuali kalau kamu naik motor ikut ayah kamu bonceng pergi sekolah, cepatlah sampai sebab menyelih kan tepi ni, tengah ni. Tetapi kalau di kawasan Bandar Pesat atau di mana-mana saja nak pergi sekolah tu, dia akan jadi lambat kalau kamu tak kongsi kenderaan. Kalau kamu tak gunakan kenderaan awam. Sebab apa? Bila masing-masing contoh yang bawa kereta ni gunakan bas. Jadi kuranglah bilangan kenderaan dekat jalan raya ni. Ni cikgu nak bagi contoh lah, kena ada gambar kan. Supaya kamu faham. Masing-masing naik bas. Jadi kurang bilangan kereta. Kereta ni kurang. Yang ada ni bas lori, bas saja ataupun motor. Jadi tak jam. Itulah sebab kita kena kongsi kenderaan. Yang kedua, memajukan industri pelancongan. Bagaimana kita nak memajukan industri pelancongan?
mestilah menggunakan perkhidmatan teksi ataupun bas awam ataupun rel bersepadu untuk memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Contohnya bas Rapid KL ke bas apa-apa bas lah, teksi ke LRT ke, secara tidak langsung dapat memajukan industri pelancongan. Kamu kena ingatlah setiap tahun berapa ramai pelancong-pelancong, tak kira pelancong tempatan ke pelancong asing datang. Biasanya pelancong asing lah yang banyak melakukan perkhidmatan industri pelancongan ni. Pelancong asing biasanya. Naik teksi, naik bas awam, naik monorail dan sebagainya. Selain itu, kepentingan pengangkutan awam dapat mengurangkan kos. Ini kerana penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan sendiri. Betul lah. Siapa yang naik bas ni lagi murah daripada naik kereta. Bayangkan kalau awak naik kereta, awak kena bayar duit minyak. Mak ayah awak kena bayar duit minyak. Kan jam. Berapa banyak bahan api yang terbakar, minyak petrol yang terbakar yang digunakan, dan semakin lama semakin sikit dalam tangki minyak. Kena isi balik untuk ke sesuatu tempat. Nampak? Jikalau kita naik pengangkutan awam, kita cuma bayar tambang saja. Kos lain tak kena tanggung. Jadi, jimatlah pembelanjaan kita nak ke sesuatu tempat. Ataupun kita menggunakan perkhidmatan komuter, Star LRT, Putra LRT, monorail. Cepat je kan? Murah pun murah kan? Baik, yang ketiga, mempertekadkan darjah ketersampaian. Ketersampaian ni sampailah. Maksudnya pengangkutan awam memudahkan kita sampai ke destinasi yang dituju dengan cepat dan mudah. Seperti mana kamu tengok cepatnya kereta api ni lalu, secepat itu jugalah kamu akan sampai. Berbanding naik bas awam ataupun teksi. Terpaksa juga menghalungi kesesakan jalan raya. Tapi kalau kita menggunakan perkhidmatan awam yang lain seperti monorail, LRT dan sebagainya, darjah ketersampaian, sesuatu destinasi akan lebih cepat sampai. Begitu. Dan seterusnya mengurangkan pencemaran udara. Dah tentulah perkhidmatan awak ini, pengangkutan awak ini mengurangkan pencemaran udara, terutama yang menaiki rel bersepadu lah. Ni, kereta api, komuter dan sebagainya. Kerana dia hanya menggunakan tenaga elektrik saja. Tak menggunakan minyak petrol pun. Dan yang terakhir ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Biasalah, perkhidmatan teksi, bas, rel bersepadu, memang orang ramai bekerja sekarang ni. Tak kira lelaki dan perempuan. Perempuan pun ada yang pandai bawa bas sekarang ni. Van sekolah, bas sekolah pun ada di kalangan orang perempuan. Manalah tahu, driver-driver itu adalah mak dan ayah kita kan. So, kita rasa banggalah sebab perkhidmatan awam memberi jaminan kepada penduduk untuk bekerja. Jadi, peluang pekerjaan itu sangat cerah lah kepada setiap penduduk tempatan. Seterusnya kita pergi kepada amalan pengangkutan lestari. Yang pertama, kita tengok kepentingan sistem pengangkutan yang lestari. Apa kepentingan pengangkutan yang lestari? Pengangkutan lestari tahulah kan, bas awam, teksi awam, contoh komuter, LRT, monorail dan sebagainya. Yang pertama, kita dapat mengurangkan kos bahan api. Kos bahan api ni seperti minyak petrol, minyak diesel. Ada yang menggunakan NGV nak kurangkan kos bahan api. Tapi bila kita gunakan pengangkutan lestari seperti kereta elektrik, kereta hybrid, ataupun dapat kos-kos buat minyak petrol tu dapat dikurangkan. Yang kedua, mengelakkan kesesakan lalu lintas. Jika kita di bandar-bandar pasar lah seperti Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, yang ada komuter, yang ada LRT, yang ada monorail, boleh kamu gunakan dan destinasi yang kamu ingin pergi itu akan menjadi lebih cepat. Jadi kesesakan lalu lintas itu akan bertambah kurang. Yang ketiga, kepentingan dia ialah mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Apa bahan pencemar ni? Asap. Asap daripada mana? Kenderaan. Kereta, bas, kereta, lori, motor tu melepaskan asap karbon monoksida. Jadi semakin banyak orang menggunakan kenderaan, semakin banyaklah pelepasan asap gas karbon monoksida ke udara dan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Jadi bila kita amalkan pengangkutan lestari, maka bahan pencemar ke udara ini dapat dikurangkan. Selain itu, meminimumkan. Apa maksud meminimumkan ni? Maksud meminimumkan ni mengurangkan. Kita nak kurangkan kemusnahan alam sekitar. Kemusnahan flora dan fauna.
tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sebab bila berlaku pencemaran, haiwan pun akan terjejas dan mudah pupus. Contohnya pencemaran udara, kan? Boleh menyebabkan mereka terpupus. Seterusnya, mengurangkan hakisan. Siapa kata tak berlaku hakisan? Boleh berlaku. Pertambahan kenderaan menyebabkan berlakunya hakisan di beberapa jalan yang mengakibatkan berlakulah tanah runtuh dan sebagainya. Jalan mudah rosak, terbelah, rekak, berlubang dan sebagainya. Ini fakta lah. Dan yang terakhir ialah kepentingannya ialah meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Dan tentu-tentulah selamatlah penggunaan pengangkutan yang lestari. Okey, kita pergi kepada amalan contoh amalan pengangkutan lestari. Tadi cikgu dah cakap dah sedikit. Yang pertama, penggunaan elektrik dan hybrid. Kat Malaysia ni kita ada kenderaan hybrid. Siapa yang mampu belilah. Yang biasa-biasa golongan B40 kita beli kereta biasalah. Okey, apa tujuannya? Tujuannya ialah yang pertama, memelihara alam sekitar untuk mengelakkan kebebasan gas karbon monoksida di udara. Macam cikgu cakap tadi lah, bila berlaku banyak pertumbuhan kenderaan di jalan raya, kesesakan lalu lintas berlaku dan menyebabkan gas-gas itu keluar daripada asap-asap kenderaan ke udara dan boleh menjejaskan udara lah, kebersihan udara itu. Oleh itu, penggunaan kereta elektrik dan hybrid sangat diperlukan. Baik, yang kedua, menjimatkan penggunaan bahan api. Kos untuk awak beli minyak petrol tu dapat dijimatkan. Sungguh pun ada yang menggunakan NGV, tapi kena ingatlah NGV tu gas kan. Gas itu hasil daripada perut bumi, sumber bahan asli. Jadi, semakin banyak orang guna, semakin berkurangan gas itu. Jadi, kita nak jimatkan penggunaan bahan api itu, maka kita gunakanlah penggunaan kereta elektrik dan hybrid kalau mampu. Yang kedua, berkongsi kereta. Amalan berkongsi kereta ini amat bagus. Kenapa? Sebab yang pertama, mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Bila bilangan kenderaan itu dapat dikurangkan, maka kuranglah berlaku kesesakan lalu lintas. Yang kedua, dah tentu-tentulah pembebasan gas karbon monoksida itu dapat dikurangkan di udara. Yang tiga, penggunaan pengangkutan awam seperti bas, teksi dan kereta api, KTM, komuter, monorail, LRT, Putra LRT, Star LRT dan sebagainya lah. Dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Ini yang ada di kawasan-kawasan pesat, bandar-bandar pesat lah. Kamu patut menggunakan pengangkutan. Ketiga-tiga pengangkutan lah. Bas ke, teksi ke. Sebab apa? Sebab kalau kamu naik komuter ni, mempercepatkan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Cikgu pun pernah lihat lah, ada pelajar yang pergi ke sekolah naik komuter, naik LRT. Ada Star LRT, monorail. Ada tapi itulah dia, kelebihan dia lah. Yang kedua, pengangkutan awam percuma oleh pihak kerajaan. Contohnya, perkhidmatan bas bandar Go KL dan bas Muafakat Johor. Ni KL dengan Johor sajalah. Setakat ini yang cikgu perhatikan ada di mana satu perkhidmatan diberikan kepada seluruh rakyat Johor, seluruh rakyat lah yang ada di kawasan tersebut untuk diberikan perkhidmatannya kepada orang ramai supaya orang ramai dapat menaiki bas ini. Maka kesesakan lalu lintas itu dapat dikurangkan. Jadi, sama-samalah kita mengamalkan pengangkutan lestari supaya dapat mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Baik, seterusnya kita pergi kepada aktiviti latihan lah. Ni latihan aktiviti pembelajaran kita yang terakhir. Yang pertama, kita tengok soalan objektif. Antara yang berikut yang manakah lebuh raya utama di Malaysia? Kita kena ingatlah soalan minta tentang lebuh raya utama. Ada 8 lebuh raya utama. Apa 8 lebuh raya utama tu? Yang pertama, lebuh raya Jeli. Salah lah. Salah ni. Yang kedua, lebuh raya Persekutuan. Betul lah. Yang ketiga, lebuh raya Utara Selatan. Dan yang keempat, lebuh raya Timur Selatan. Timur Selatan tak ada. Timur Barat ada. Jadi, nombor 1 dan 4 tu salah. Ada juga murid yang tak percaya. Murid-murid kena hafal benda ni. Ni ingat, lebuh raya ni ada 8. Pan Borneo, Tun Razak, Kuala Musang, Kuala Lipis. Ni Kelantan, Pahang, Timur Barat. Timur ni daripada Terengganu, daripada Kelantan nak ke Barat. Kemudian Pantai Timur, Kuala Lumpur, Karak, Persekutuan dan ni. Jadi jawapannya ialah data tertentu 2 dan 3 iaitu C. Okey. Baik, soalan nombor 2. Apakah kepentingan pengangkutan awam? Soalan ni minta tentang kepentingan pengangkutan awam. Yang pertama,
Untuk mengangkat barangan pukal dah tentu salah lah barang pukal tu macam barang lah, macam kargo lah, macam trailer, macam kontainer Yang kedua, mengurangkan pencemaran udara. Yes, kamu naik bas, diminta naik bas, diminta naik komuter. Nak elakkan pencemaran udara. Yang ketiga, mengeratkan kesesuaian lintas. Mesti. Kalau mak ayah, semua orang lah nak bawa kereta masing-masing, jumlah kenderaan kat kereta jalan raya tu semakin bertambah. Bila semakin bertambah, semakinlah kesesakan lalu lintas. Yang keempat, menghubungkan kawasan penerbangan ini tak ada kaitan lah. Jadi jawapan ni ialah 2 dan 3. Silah Baik. Antara yang berikut yang manakah amalan pengangkutan lestari? Dia tanya tentang amalan pengangkutan lestari. Macam cikgu ajar sebelum ni menggunakan kereta elektrik ataupun hybrid kan. Berkongsi kereta kan. Dan sebagainya lah. Ada 4 cara kan. Yang pertama, melebarkan lebuh raya. Bukan. Menggunakan minyak diesel. Ni bahan api diesel mengeluarkan bahan api asap. Itu asap itu yang menyebabkan berlaku pencemaran udara. Yang ketiga, menggunakan kereta elektrik. Sudah tentulah. Yang keempat, menggunakan kenderaan persendirian. Dah masing-masing gunakan kereta sendiri. Jam lah jalannya. Berlakulah pencemaran. Udara makin tercemar. Jadi jawapannya apa? C lah. Okey, cikgu titik pada tanda C. Cikgu bulatkan. So jawapan dia C. Okey. Baik, stesen persimpangan jalan kereta api antara pantai timur dengan pantai barat Semenanjung terletak. Ini cerita tentang kereta api lah. Daripada pantai barat, pantai timur ke pantai Semenanjung. Katakanlah dia Kelantan kat sini, Terengganu kat sini. Okey, buat turun kat tengah-tengah checkpoint dia. Dia kata persimpangan stesen kereta api kan. Katakan negara utara belah sinilah. Okey, bawa ke pantai barat, jalan ke sini. Jadi, ini adalah kawasan. Okey. Kawasannya. Kawasan stesen kereta api. So, apakah kawasan ni? Maknanya kawasan pertembungan antara laluan kereta api daripada pantai timur dengan pantai barat. Okey. Kawasan dia. Okey, kita tengok Bukit Kayu Hitam kat Perlis. Salah lah. Padang Besar kat Perlis pun salah. Sepang ni ada dekat dengan Nilai pun salah juga. Jadi jawapan yang betul ialah apa? Yang betul ialah Gemas kat Negeri Sembilan Jawapan dia ialah kat Negeri Sembilan. So cikgu bulatkan jawapan dia A Cikgu picit A ni jawapan dia ialah A. Okey, A lah. Baik, latihan yang terakhir. Kita tengok. Ni soalan struktur lah. Soalan struktur. Okey, kalau kamu lihat di sini, foto di bawah merupakan jenis pengangkutan di Malaysia. Contohnya lah kita ada ETS ni kan, kereta api laju, kita ada kapal terbang, kita ada bas lah. Bergoyang-goyang dia orang ni kenderaan ni tak apa. Jadi, soalan nombor 1. Apakah jenis pengangkutan yang ditunjukkan? Pengangkutan ni salah eja Jadi, cuba betulkan lah. Apakah jenis pengangkutan yang ditunjukkan dalam foto-foto di sebelah? Ni adalah pengangkutan awam. Yang ni gambar apa? Gambar kereta api. Ni gambar ni, kereta api ni pengangkutan apa? Darat. Okey. Yang ni, kapal terbang. Pengangkutan apa? Udara. Yang ni, bas awam. Pengangkutan apa? Pun darat. Jadi jawapannya seperti inilah. Pengangkutan awam negara, LRT dan bas awam merupakan pengangkutan darat, kapal terbang bukan dan udara. Baik, soalan nombor 2. Senaraikan kepentingan menggunakan pengangkutan awam. Dia nak kepentingan lah. Kenapa kita nak gunakan kepentingan ni? Gunakan kepentingan pula. Gunakan pengangkutan di sebelah ni. Bas dan LRT. Tujuannya apa? Dan kita nak gunakan kapal terbang ni. Pengangkutan kapal terbang ni apa? Okay, jawapan dia ialah yang pertama, elakkan kesesakan lalu lintas. Mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida, terutama mereka yang membawa kenderaan sendiri. Contohnya bas. Contohnya
kereta, lori kan. Jadi nak pergi tempat kerja, gunalah bas kan, bas awam kan. Yang ketiga, menarik pelancong ke dalam negara. Inilah kepentingan dia lah bagi terutama pelancong asing lah. Okey. Sabah Sarawak nak pergi ke Semenanjung, dapat naik kereta api. Dapat menjimatkan masa perjalanan kan. Darjah ketersampaian tu tercapai lah kalau naik kereta kapal terbang. Kalau naik bot, tak sampai takut tenggelam. Baik. Ketiga, faktor mempengaruhi jaringan pengangkutan. Sekali lagi dia salah eja ni kan. Okey. Apakah punca-punca yang menyebabkan jaringan pengangkutan di Malaysia? Kenapa? Kenapa jaringan pengangkutan ni dibuat? Okey, yang pertama, bentuk muka bumi kita yang berbeza-beza. Kemudian kemajuan teknologi seiring dengan zaman lah. Zaman semakin lama semakin canggih. Takkan kita nak menggunakan kereta api yang lama. Jadi kita gunakan kereta api yang baru. Kegiatan ekonomi. Dasar kegiatan ekonomi menyebabkan pertumbuhan ataupun kemajuan jaringan pengangkutan itu sendiri. Dan dasar kerajaan itu sendiri menyebabkan jaringan pengangkutan di Malaysia berkembang dengan pesat. Jika tak, kita kembali kepada cara yang dahulu. Jalan pun jalan tanah merah, kan? Tak ada jalan tar. Ada pun jalan tar untuk bandar-bandar. Kan? Tapi kecil jalannya kan. Sebab apa? Sebab kurang. Jaringan pengangkutan tu kurang. Tapi bila negara dah berkembang pesat dengan zaman yang berselisih dengan zaman berganti dengan zaman yang lain, ataupun tahun semakin ke hadapan, semakin lama, semakin majulah jaringan pengangkutan itu. Yang keempat, apakah amalan pengangkutan lestari? Dia nak apa? Untuk meningkatkan kenderaan tahap kita. Jadi, inilah dia penggunaan kereta elektrik ataupun hybrid ataupun kongsi kereta. Dah kongsi kereta, kita gunakan penghikmatan awam. Ini ada dah contoh amalan penggunaan pengangkutan lestari. Yang terakhir, soalan yang kelima, mengapakah jaringan pengangkutan udara berpesat di Malaysia? Kenapa dekat Malaysia ni berpesat? Orang Sabah Sarawak nak datang Semenanjung, orang Semenanjung nak datang Sabah Sarawak, orang pelancong tempatan nak datang Malaysia. Kenapa? Okey, sebab yang pertama ialah menggalakkan integrasi nasional. Ni contohlah macam tadi kita cakap. Integrasi nasional, Sabah Sarawak nak datang ke Semenanjung, Semenanjung nak datang ke Sabah Sarawak. Ataupun orang pelancong asing boleh datang ke sini. Jadi, integrasi itu dapat dicapai. Yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Sesuatu tempat yang kita nak pergi lagi cepat sampai. Kalau orang daripada England, orang daripada Afrika Selatan, Zimbabwe semua datang Malaysia kan. Cepatlah dia sampai kalau naik kapal terbang. Kalau naik bas, naik lori, naik kapal, lambat ada kan. Lambat nak sampai. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita. Murid-murid jangan lupa ingat apa yang cikgu ajar. Tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Kita jumpa lagi pada bab seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.